Saya tak pasti kenapa wujud pekerjaan ni, tapi kalau dekat Malaysia memang tak boleh fikir. Sebab dekat Malaysia ni kita invite 100 orang yang datang 200 orang tapi dekat Jepun dia tak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Dulu saya pernah belajar dan juga bekerja dekat Jepun dari 2010 sampai 2013 macam tu. Kemudian saya balik bekerja dekat Malaysia dan sekarang saya ada run dua bisnes. Satu kedai komputer nama Mona Lisa Mastura dan satu lagi restoran Samurai Yakiniku. Which is restoran saya dia adalah restoran Jepun dan saya ada dua branch, satu di Kota Baru Kelantan dan satu lagi di Bangi dekat Bangi Gateway tu. Okey, dalam video kali ni saya nak buka satu topik yang mana saya nak kongsikan dengan anda 3 pekerjaan pelik ataupun pekerjaan yang kita tak jumpa dekat Malaysia tapi ada dekat Jepun. 3 pekerjaan pelik yang ada dekat Jepun. 2 yang saya nak kongsikan dengan anda ni memang saya berpengalaman menghadapi dia dan satu lagi saya just dengar dari kawan. Okey, yang pertama ni biasa kita akan, kalau kita pergi ke Jepun, kita pergi ke mall-mall yang mahal, kita akan jumpa pekerjaan ni. Pekerjaan dia sangat-sangat pelik. Tapi sebelum tu saya nak cerita tentang mall dekat Jepun. Dekat Jepun ni dia punya mall tutup awal Dia tutup antara pukul 8 hingga pukul 9 malam sahaja. Biasanya pukul 8 malam lah. So kalau anda pergi ke Jepun, anda nak pergi dekat mall mereka, pukul 6 tu anda dah boleh pergi. And kalau anda cari barang-barang dapur, makanan-makanan basah macam ikan, ayam, lembu dan sebagainya tu, kalau anda pergi masa mereka nak tutup ada sesetengah tempat mereka akan offer pada harga yang kita kata ridiculous murah. Itu pun anda kena cari yang halal lah. Kalau ikan tu tak ada masalah langsung. Dan sebut tentang halal ni pun, masa saya dah duduk tahun akhir dekat Jepun 2013 macam tu, ketika tu kalau kita pergi dekat supermarket mereka, kita dah boleh cari ayam yang halal dekat sana. Mereka ada jual dalam bentuk pack lah. Mereka import dari Brazil ataupun dari Thailand kot. Saya pun dah lupa. Tapi yang confirm Brazil tu memang confirm lah. Sebelum tu pada 2010 hingga 2012, kalau saya nak makan makanan halal, saya nak makan ayam kan sebagai contoh, saya kena order secara online. Nama kedai tu ialah batikrom.com and dia akan hantar sampai rumah kita. And mall dekat Jepun ni anda tak boleh bayangkan dia macam mall dekat Malaysia. Anda tak boleh bayangkan dia macam Mid Valley macam tu. Mall dekat Jepun ni dia sedikit plain Dia macam boring kalau kita nak pergi ke sana. Tak ada apa-apa yang best. Kalau yang besar pun biasanya Aeon. And Aeon dekat Jepun ni dia adalah satu mall yang berada di outskirt. Sebab Aeon dekat Jepun yang pertama dia mesti besar. Bila besar dia akan makan space yang besar. Bila makan space yang besar, kalau dia duduk dekat bandar, dia punya cost akan jadi tinggi. That's why untuk cari Aeon dekat Jepun ni kita kena cari di luar bandar. Kalau dekat Fukuoka tu kita kena naik beberapa kita kena lepas beberapa train station baru kita sampai dekat sana. And biasanya dekat Aeon ni anda akan jumpa kedai kebab halal ataupun kedai India, Pakistan yang halal. So anda boleh makan dekat situ. Cuma untuk sekarang sebenarnya anda tak perlu fikir tentang halal sangat. Bukan sebab anda dah tak beriman ataupun kita dah tak beriman, tak. Tapi makanan halal dekat Jepun sangat-sangat senang untuk dicari lah. So itu tentang dia punya mall And orang Jepun ni kalau nak beli benda-benda branded mereka tak pergi dekat mall Mereka tak cari macam baju Adidas ataupun seluar Nike ataupun kasut Nike dekat mall. Mereka lebih suka pergi ke factory outlet. Kalau dekat Hachioji dulu dekat Tokyo, saya biasa pergi dekat Minami Osawa. And yang famous kalau siapa-siapa melancong ke Jepun, kalau pergi dekat Fuji tu mereka akan pergi dekat Gotemba kalau tak silap saya. Dekat Kobe pun ada satu Kobe factory outlet and of course dia Mitsui lah, sama dengan Malaysia ni. And anda boleh pergi dekat situ, anda boleh kumpul dia punya voucher dan anda boleh guna pasport anda untuk dapatkan harga diskaun lah. Okey, balik pada topik kita iaitu pekerjaan pelik yang pertama ni. Biasa anda akan jumpa dekat mall-mall mahal. Macam saya pergi dekat Tokyo tu ada satu tempat yang agak eksklusif. Bila kita naik lift dia, kita akan jumpa pekerja ni. Kerja dia apa? Kerja dia tekan button lift tu.
Dia tekan button lift. Kita nak pergi tingkat 5, kita bagi tahu dia. Kita tak perlu tekan sendiri. Dia akan ada orang yang tekan untuk kita. Bila kita nak pergi, dia akan tunduk kepala, dia hormat kepada kita pergi. So, bayangkan benda ni pun ada yang buat di Jepun. Kerja-kerja macam ni pun ada dibuat dekat Jepun. So, bila naik lift dekat Jepun ni, masa mula-mula saya mula-mula masuk bekerja dekat Jepun, saya belajar tentang manner dulu. Manner, macam mana kita kena, macam mana bekerja cara orang Jepun kan. Bila kita naik lift, bos kita ada, kita kena buka lift, kita bagi bos kita duduk dekat belakang sekali, kita duduk di bahagian hadapan, kita yang kena tekan button lift untuk bos kita. Manakala kalau untuk menunggu kan, sebelum lift tu terbuka, so kalau kita dekat luar, kita kena duduk di hadapan bos juga. Kita kena duduk di hadapan bos, kita pegang lift tu, bagi bos masuk dulu, dan sama lepas tu kita tekan tutup lift lah. Dekat Jepun ni dia sangat particular tentang manner-manner ni. Salah satu contoh lagi kan, bila kita naik kereta dengan orang atasan kita, katakan dengan manager kita ke, so driver dia drive kereta, lepas tu kita duduk dekat mana? Kita duduk dekat depan ke dekat belakang kan? Kita kena duduk dekat depan dulu. Dan manager ke bos akan duduk di bahagian belakang lah. Reason dia, kenapa? Reason dia kalau accident, kita mati dulu, bos kita dapat diselamatkan. Dia punya mindset samurai tu memang kuat lagi. Mindset samurai dia memang kuat lagi. Samurai dia memang akan korbankan diri dia untuk dia punya oyabun, untuk dia punya bos-bos besar lah. And samurai ni, nama restoran saya lah, Samurai Yakiniku kan. So, anda boleh pergi kalau anda duduk dekat Kelantan. Anda boleh pergi dekat Kota Baru Kelantan, dekat Perak 12. Dan kalau anda duduk dekat Klang Valley, anda boleh pergi dekat Cawangan Bangi. Itu promote bisnes sikit. So, dekat Jepun itu pekerjaan pertama yang bagi saya ridiculous lah. Benda ni tak patut wujud pun, tapi ada. Biasanya perempuan lah. Yang saya jumpa tu 2 kali. Dekat Tokyo tu ada 2 kali. Cuma tempat mana saya dah lupa. And yang jaga tu perempuan. Kita nak masuk, dia akan tunduk, dia hormat kita, dan dia tanya nak naik lift ke berapa, dan dia akan tekan untuk kita. Nampak ridiculous gila kan? Dekat Malaysia benda tu macam mustahil kot kan? So, itu pekerjaan yang pertama. Yang kedua kan, biasa dekat Malaysia ni kita akan jumpa orang bagi flyers. Dia bagi flyers untuk promotion dia. Macam ni, saya ada dekat tangan saya ni, ada kertas dari Infinix kan. Dia pun bagi kita dekat mana-mana, dia akan berjalan, dia akan bagi dalam mall, banyak kita jumpa kan. Tapi dekat Jepun, nak cari orang bagi flyers ni susah. Bukan susah lah, so far saya duduk dekat sana tak ada. Sebab dekat Jepun kan, dia tak bagi flyers. Sebaliknya, dia bagi tisu kepada kita. Kalau anda pergi dekat Shinjuku ke, anda pergi dekat train station yang kita kata padat gila dengan ramai manusia, mereka akan buat banyak promotion kedai mereka, and cara mereka promote tu, mereka tak bagi flyers bodoh kertas kosong macam tu kepada kita, tapi mereka akan letak flyers tu dalam tisu and bagi tisu kepada kita. So dekat Jepun ni sebenarnya kita tak perlu beli tisu pun, kita boleh kumpul banyak tisu dengan secara percuma. Yang penting kita kena ambil lah bila orang bagi kepada kita. So kenapa Jepun buat benda tu kan? And memang mereka kaji pun. Sebelum ni mereka ada bagi flyers, and sebenarnya beberapa tempat sekarang pun anda boleh jumpa orang bagi flyers. Macam dekat Akihabara kan, dia ada Meido Cafe, cafe hipster yang perempuan akan jadi pakai pakaian kostum maid tu, dia akan hidang makanan kepada anda. So anda akan jumpa dekat Akihabara ada banyak gila Meido Cafe. So untuk promote mereka ni, mereka akan bagi flyers lah, mereka tak bagi tisu. Sebab itu lagi kita kata cost effective. So balik pada tisu tadi, mereka kata kalau bagi flyers orang akan buang macam tu sahaja. Tapi kalau bagi tisu, orang akan simpan, dan satu masa dia akan buka and dia akan nampak juga kita punya flyers tu macam mana. That's why dekat Jepun dia punya cara promotion tu bukan bagi flyers macam dekat Malaysia yang selit-selit dekat kereta. Mereka tak buat benda tu. Sebaliknya mereka bagi tisu. Itu yang menarik dekat Jepun. Dan sebut tentang tisu ni pun, ada satu lagi culture yang saya rasa macam Malaysia saya tak jumpa lah, kecuali kita pergi dekat restoran Jepun macam tu. So, apa yang mereka buat, bila kita masuk ke dalam restoran, kita duduk kan, mereka akan bagi kepada kita kain ataupun tisu basah panas. Saya tak pasti tujuan dia apa, sama ada untuk lap tangan kita ataupun untuk lap muka kita, tapi yang penting mereka bagi benda tu lah. Dia macam kita duduk je, dia akan bagi, selain daripada air kosong, air sejuk tu, dia bagi kepada kita juga. Tapi yang penting tisu tu, itu yang rare, yang kita tak jumpa dekat Malaysia. Dan balik pada cerita flyers tadi, yang menariknya kan, walaupun mereka banyak bagi, dekat Jepun memang kalau anda pergi dekat stesen kereta api, mereka banyak gila tengah bagi flyers dalam bentuk tisu tu, kita tak jumpa sampah juga.
juga. Dekat Jepun mereka memang simpan sampah tu, katakan mereka nak buang flyers. Kalau dekat Malaysia kan, orang selit flyers dekat kita punya kereta, kita just buat donor sampailah angin terbangkan kertas tu macam tu kan. Tapi dekat Jepun, walaupun mereka tak suka dengan flyers tu, mereka akan tunggu dan buang dalam tong sampah sampah kertas. Mereka akan buat sedemikian. Memang bagus gila. Kita kata manner dan juga attitude orang Jepun memang patut kita puji. Dan yang ketiga ni, saya baru terfikir tadi, sebab tadi kita dah cerita tentang flyers, so saya nak top up satu lagi lah. Tadi saya pada awal video saya bagi tahu kepada anda 3 pekerjaan Jepun yang pelik kan. Tapi sekarang saya terlintas satu lagi, saya nak tambah kepada anda. Kalau dekat Jepun ni, kalau kita pergi dekat train station yang padat gila orang, kita akan jumpa orang yang akan guide kita. Katakan kita nak makan nasi lemak kan, so kita bagi tahu dia, saya nak makan nasi lemak. Dia pun bagi tahu, nasi lemak ada 3 kedai yang sedap, kedai A, B, C dan D kan. Kedai A, B dan C kan. So dia tanya kita nak pergi yang mana, mereka akan tolong promote kepada kita. Orang yang sama juga kalau kita tanya dia, saya nak makan sushi, dia pun bagi tahu, kalau sushi kedai A, B, C, yang mana nak pergi kan. Dia akan tanya kita punya bajet dan sebagainya, dan dia akan guide kita pergi ke sana. So basically, sekali lagi saya nak ulang kepada anda, dekat Jepun ni kalau anda pergi dekat dia punya train station yang padat-padat, akan ada seorang yang akan kita boleh tanya dia anything, bukan sahaja makanan. Kalau kita nak tanya kedai souvenir pun, kalau mereka tahu, mereka akan bagi tahu kepada kita, akan jawab kepada kita. Kalau anda pergi tempat macam Kabukicho, jalan-jalan tempat orang pergi disco dan sebagainya tu, anda boleh tanya dia, saya nak pub yang lelaki sahaja. So kita boleh pergi pub yang lelaki saja. Saya nak pub yang perempuan dia, saya nak foreigner. Saya tak nak perempuan Jepun, saya nak foreigner. Dia pun boleh tunjuk kepada kita. Basically kerja dia sebagai guide lah. Dia macam tourist guide, something like that. Tapi apa yang dia buat, dia akan ambil commission dari kedai yang dia bawa tu. Kalau dia pergi bawa kedai nasi lemak A, so dia akan dapat commission dari nasi lemak A lah, kedai nasi lemak A. And kalau macam tu lah, anda boleh pergi dekat Onamba, Osaka, anda akan jumpa manusia-manusia macam ni ramai gila. Dia tak loyal pada satu kedai, tak. Yang tu pun ada juga. Tapi ni dia lebih terbuka sebab dia macam freelance lah untuk semua kedai. Dia tolong buat marketing and dia ambil sedikit commission. Itu kerja yang ketiga. Yang keempat ni, saya tak pernah berjumpa dengan dia, tapi saya dengar dari senior, dari kawan-kawan, pembacaan dan sebagainya, which is dekat Jepun ni ada satu pekerjaan yang bagi saya ridiculous, sangat-sangat ridiculous. Kita bayar orang untuk hadiri majlis perkahwinan kita. Bayar orang untuk datang ke majlis perkahwinan kita. Saya tak pasti kenapa wujud pekerjaan ni, tapi kalau dekat Malaysia memang tak boleh fikir. Sebab dekat Malaysia ni kita invite 100 orang yang datang 200 orang. Tapi dekat Jepun dia tak cukup orang untuk datang dekat majlis perkahwinan dia. Dia terpaksa bayar lagi orang datang untuk memeriahkan lagi majlis dia. Itu yang saya tak berapa boleh brain. Saya punya majlis perkahwinan, masa saya bagi tahu dekat senior saya yang saya nak kahwin, so dia tanya berapa orang yang datang dekat saya punya majlis kan. Saya bagi tahu, mak saya invite dalam 1000 orang. Dia macam terlopong. 1000 orang. Dia kahwin dulu, dia cakap dalam 50 orang je, family dan juga kawan-kawan. Dan kahwin dekat Jepun ni dia sedikit menarik. Dia macam dia akan panggil kawan-kawan kan, dan kawan-kawan tu kena buat persembahan kepada apa yang mempelai lah, kepada yang berkahwin tu. Jadi dekat situ pun mereka akan buat joget-joget ke. Lepas tu adalah majlis kemudian dan sebagainya. Tapi dia punya majlis kahwin tu agak menarik dekat Jepun dan dia menelan kos yang agak tinggi. That's why ramai juga orang Jepun sekarang, mereka kahwin tapi mereka just register, tak ada majlis, tak ada apa. Cuma balik pada cerita kita tadi, betul kan? Kita macam dekat Malaysia kita fikir macam tak logik. Kalau majlis kematian mungkin kita fikir logik lah. Kita bayar orang supaya nampak, dia ni mati dalam keadaan yang baik kan. Kita boleh buat benda tu. Tapi untuk majlis kahwin ni biasanya orang willingly datang sebab nak tunjuk baju dia cantik ke, walaupun lelaki pakai jersey saja kan. Tak kisah, tapi perempuan dia datang nak tunjuk dia punya cantik hari tu. Kalau lelaki maybe nak kejar kambing golek, kalau ada kambing golek kan. So dekat Malaysia bayar orang untuk join perkahwinan bagi saya something yang tak boleh difikirkan lah. Dekat Jepun dulu masa saya masuk musim panas, masa saya belajar dulu, saya student university, saya ada apply kerja yang related lah dengan benda tu, which is saya apply jadi maskot Mickey Mouse dekat Disneyland.
Tapi tak dapat lah. Saya tak pasti kenapa. Tapi fikir logik pun memang tak dapat lah. Sebab saya pendek 155 cm. Dekat Jepun ni average ketinggian perempuan dia dalam 157 cm. Ketika saya duduk dululah. Sekarang saya tak pasti. Saya pun tak google. And ketinggian lelaki lebih kurang 168 macam tu. And tinggi. Orang Jepun dia tinggi. Dia bukan pendek macam yang kita digembar-gemburkan satu ketika dahulu. So mungkin disebabkan kependekan saya tu, saya tak dapat kerja part time tu. And dekat Jepun pun dia ada kerja part time tepuk tangan. Bila kerja dia tepuk tangan untuk event-event macam television punya event ke, TV Al-Hijrah, dia nak panggil orang yang maki 7-Eleven, dan ketika tu ada nak tepuk tangan kan. So dia panggil audience tu, dia akan bayar lah audience tu per jam lah. Dia punya gaji tu per jam. Untuk part time dekat Jepun ni senang gila nak cari, sebab dia kalau kita pergi dekat 7-Eleven ke Family Mart ke, memang ada satu buku yang iklan kan, kerja-kerja part time yang ada berhampiran dengan kita, yang mana kita boleh apply. So kita just tengok lah. Kita pergi dekat, katakan anda pergi belajar dekat Jepun, anda nak cari kerja part time kan. So anda pergi dekat 7-Eleven, anda cari yang buku tu memang anda boleh dapatkan secara percuma, dan anda tengoklah apa kerja yang kena dengan anda. Kerja part time ni anda jangan pandang remeh. Memang betul ada kerja part time yang harga dia boleh dikatakan agak murah. Macam saya cuci university tu, bayaran dia RM30 sehari sahaja. Tapi ada part time yang power gila. Macam contoh saya kutip sampah. Part time tu gaji saya dalam RM400 sehari. RM400 sehari. Lepas tu kawan saya dia kerja kedai sushi, kawan Chinese lah. Dia kerja kedai sushi, sehari dia dapat dalam RM700 Malaysia. Mantap gila, mahal guys. So tu cerita part time. Tadi kan saya ada cerita kepada anda yang buku majalah untuk kita cari kerja-kerja kosong kan. The same thing goes to kerja yang tetap. Kerja yang tetap lah. Maksudnya kalau anda dah grad, anda nak cari kerja, dia ada juga buku yang tunjuk kerja company mana yang ada kekosongan, dan dekat situ ada juga review-review. Kalau anda ada masa, anda boleh tengok satu drama Jepun yang cerita, dan tajuk dia ialah Black President. So Black President ni dia cerita bagaimana seorang bos dia urus company secara illegal. Bukan illegal lah, tapi dia macam tekan pekerja dia. Anda boleh tengok cerita tu, quite menarik. Cuma apa yang saya nak cerita kepada anda, ada satu babak dalam drama tu, dia pelik. Kenapa orang tak apply kerja dekat company dia, sedangkan ada banyak kekosongan, gaji pun tinggi dia tawarkan kepada pemohon kan. Bila cek, rupa-rupanya dia dapat negative review dekat buku yang iklankan kerja kosong tadi. Negative review, dalam 3 negative review. So orang Jepun dah tak nak apply dah company dia. Apa yang dia buat, dia call editor kepada buku tu, dia bagi tahu sila buang review negatif tu. Tapi editor bagi tahu, kalau nak buang tak ada masalah. Yang penting bayar dulu. So bila bayar baru buang review tu, dan barulah orang datang dekat company dia apply kerja. Nampak tak? Situasi dia begitu. And sama juga dengan apa yang anda nampak dekat Malaysia ni, dia mungkin tak berkait dengan kerja, tapi kita nampak kan kadang-kadang business owner ataupun owner produk ni dia tunjuk dekat Facebook dia dapat pengiktirafan dari negara-negara tertentu, dia dapat jadi best seller, lepas dapat award ni, dapat award tu, which is ataupun keluar surat khabar ke sebagai contoh kan, yang mana bagi sesetengah tempat tu macam sesetengah anugerah, sesetengah surat khabar tu, untuk keluar dekat dia anda kena bayar duit. So itu pun adalah satu marketing lah. Nak kata penipuan ke tak tu, dia tak tipu. Dia tak tipu. Anda yang fikir dia dapat secara kita kata potensi dia. Dia tak bagi tahu pun yang dia dapat ikut potensi dia. Dia just bagi tahu aku dapat anugerah ni melalui bayaran ke, melalui aku punya own potential ke. Yang tu dia tak cerita. So nak kata bad marketing ke tak, tu terpulang pada anda lah. Anda yang tentukan sendiri kan. So basically itu sahaja untuk video kali ni. Kerja yang pertama, tekan button leave tu, memang wujud dekat Jepun, bukan sekadar yang anda boleh baca dekat internet. Saya dah sahkan dengan mata kasar saya sendiri. Yang kedua, mereka tak bagi flyers, tapi mereka bagi tisu. Anda boleh kumpul tisu dekat Jepun banyak-banyak, jangan risau. Lepas tu yang ketiga, tourist guide. Nak kata tourist guide pun tak, tapi dia akan guide anda untuk pergi ke mana-mana anda nak pergilah. Yang keempat iaitu wedding attendance, wedding attendee, orang yang hadir ke majlis kahwin macam tu. So
saya harap anda dapat something dari video kali ini. Kalau anda ada apa-apa soalan atau anda ada benda yang nak tanya kepada saya, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar dah boh. Jumpa lagi.